Hari ini saya akan membentangkan 45 pengurusan disiplin pekerja. Langkah-langkah dalam proses tindakan disiplin merangkumi 6. Langkah pertama dalam tindakan disiplin ialah amaran lisan. Teguran lisan diberikan terhadap pekerja bagi kesalahan ringan atau pertama seperti lewat dan tidak hadir kerja. Penyelia menyampaikan teguran secara bersemuka bagi memaklumkan tingkah laku yang tidak selaras dengan peraturan organisasi. Contohnya, penyelia menegur seorang pekerja kerana kerap lewat hadir ke mesyuarat dan mengingatkan kepentingan ketepatan masa. Langkah kedua ialah amaran bertulis. Tindakan disiplin yang direkodkan dalam fail peribadi pekerja. Notis diberikan kepada pekerja yang masih mengulangi kesalahan sama walaupun diberi amaran melisan. Contohnya, seorang pekerja menerima amaran bertulis kerana gagal menyiapkan laporan mingguan walaupun telah diberi teguran lisan beberapa kali. Langkah ketiga ialah surat tunjuk balas. Surat tunjuk balas digunakan sebagai tindakan drastik apabila pekerja melakukan salah laku lebih berat atau gagal mematuhi arahan selepas amaran bertulis dikeluarkan. Pekerja diminta untuk menyatakan keadaan sebenar dan menjelaskan sebab tindakan tata tertib tidak boleh dikenakan kepada mereka dalam surat tersebut. Contohnya, pekerja yang menjelaskan punca dia tidak datang bekerja dengan mengemukakan surat sakit daripada doktor. Langkah keempat ialah representasi. Representasi merujuk kepada jawapan rasmi pekerja yang dikemukakan sebagai maklum balas kepada surat tunjuk sebab. Pekerja boleh menjelaskan fakta, memberikan bukti sokongan atau menjawab tuduhan yang dikemukakan oleh majikan. Contohnya, seorang pekerja menjelaskan bahawa ketidakhadirannya ke tempat kerja disebabkan mendapatkan rawatan kecemasan bagi ahli keluarganya dan menyertakan sijil rawatan hospital sebagai bukti. Langkah kelima ialah inquiry. Jawatan kuasa disiplin menjalankan penyiasatan ke atas pekerja setelah menerima surat tunjuk sebab untuk mencari kebenaran. Jawatan kuasa akan menilai semua bukti yang dikemukakan dan membuat keputusan sama ada pekerja bersalah atau tidak. Contohnya, panel disiplin ditubuhkan untuk menjalankan siasatan ke atas pekerja setelah menerima surat tunjuk sebab pekerja. Langkah terakhir ialah hukuman. Tindakan disiplin akan dikenakan terhadap pekerja berkenaan bersesuaian dengan jenis kesalahan yang dilakukan. Majikan akan memastikan hukuman selaras dengan undang-undang buruh, polisi organisasi dan prinsip keadilan yang saksama. Contohnya, pekerja dikenakan penggantungan selama 7 hari tanpa gaji setelah disahkan dalam inquiry melakukan salah laku tata tertib berkaitan pemalsuan rekod kerja. Terdapat 5 pendekatan menangani masalah dalam tindakan disiplin. Yang pertama ialah pendekatan pencegahan. Pendekatan pencegahan menekankan usaha mengelakkan salah laku sebelum ia berlaku melalui peraturan yang jelas dan latihan kepada pekerja. Pekerja diberi kefahaman tentang tanggungjawab, budaya kerja positif dan standard yang perlu dipatuhi. Komunikasi terbuka antara penelia dan pekerja membantu mencegah salah faham dan tingkah laku negatif. Contohnya, Petronas menyediakan taklimat disiplin dan etika kerja kepada pekerja baharu sebagai langkah awal untuk mencegah salah laku di tempat kerja. Pendekatan yang kedua ialah procedural. Pendekatan procedural menggunakan prosedur disiplin yang teratur dan mengikut garis panduan organisasi serta undang-undang. Setiap tindakan seperti amaran lisan, amaran bertulis, tunjuk sebab, inquiry dan hukuman dilakukan secara berperingkat. Pendekatan prosedural menjamin keadilan kepada pekerja dengan memberi peluang pembelaan diri. Contohnya, penyelia memberi amaran lisan kepada pekerja yang tidak mematuhi peraturan syarikat dan menetapkan langkah susulan mengikut prosedur disiplin organisasi. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan pembetulan. Pendekatan pembetulan dilaksanakan apabila pekerja melakukan salah laku atau prestasi merosot. Penyelia membimbing pekerja untuk mengenal pasti punca masalah dan merancang tindakan perbaikan. Teguran lisan, kaunseling atau latihan tambahan digunakan untuk membantu pekerja berubah. Contohnya, penyelia menjalankan sesi kaunseling dengan pekerja yang selalu lewat bagi mengenal pasti masalah dan menetapkan sasaran disiplin. Pendekatan yang keempat ialah pendekatan hukuman. Pendekatan hukuman digunakan apabila kesalahan serius berlaku atau pekerja gagal berubah walaupun diberi peluang memperbaiki diri. Hukuman seperti amaran keras, potongan gaji, penggantungan atau penamatan kerja dikenakan mengikut tahap salah laku. Pendekatan hukuman bertujuan memberi pengajaran dan mengelakkan pengulangan tingkah laku negatif. Contohnya, pekerja digantung tugas selama seminggu selepas disahkan melakukan kesalahan berat melalui siasatan. Pendekatan yang kelima ialah pendekatan pemulihan.
Pendekatan pemulihan memfokus kepada usaha memulihkan pekerja yang bermasalah agar dapat kembali bekerja dengan baik. Pendekatan pemulihan juga membantu pekerja menangani isu peribadi, tekanan kerja atau kesukaran lain yang mempengaruhi tingkah laku. Pendekatan pemulihan juga melibatkan konseling profesional, sokongan emosi atau penempatan semula tugas yang sesuai. Contohnya, pekerja yang kerap tidak hadir diberi sesi konseling dan bantuan pengurusan masa untuk memulihkan disiplin kerja. Terdapat 3 jenis hukuman disiplin. Yang pertama ialah turun pangkat. Turun pangkat merujuk kepada satu bentuk tindakan disiplin yang melibatkan pengurangan tanggungjawab dan autoriti sedia ada pekerja serta diturunkan ganjaran yang diterima. Hukuman ini hanya dilaksanakan selepas penyiasatan lengkap, inquiry yang adil serta pertimbangan munasabah terhadap rekod disiplin pekerja. Contohnya, seorang pengurus kanan dikenakan hukuman turun pangkat ke peringkat pengurus kerana kesalahan bertindak di luar batas kuasanya. Jenis hukuman disiplin yang kedua ialah tahan gaji. Tahan gaji merujuk kepada pemberhentian sementara kenaikan gaji tahunan atau penangguhan pergerakan gaji pekerja dalam tempoh tertentu. Memberi isyarat tegas bahawa organisasi memerlukan perubahan tingkah laku atau prestasi yang ketara sebelum ganjaran gaji dipulihkan. Contohnya, seorang pekerja tidak layak menerima kenaikan gaji tahunan bagi tahun 2026 sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin yang dilakukan. Yang terakhir ialah surcharge. Surcharge merujuk kepada hukuman kewangan yang dikenakan apabila pekerja menyebabkan kerugian kepada organisasi melalui kecuaian, salah laku atau tindakan yang melanggar arahan resmi. Pekerja boleh diarahkan membayar balik sebahagian atau keseluruhan kerugian tersebut bergantung pada tahap kesalahan dan bukti yang diperoleh. Contohnya, seorang pegawai logistik dikenakan surcharge sebanyak RM500 selepas kehilangan aset syarikat akibat gagal mengikut prosedur penyimpanan barang yang telah ditetapkan. Terdapat 3 skim penamatan perkhidmatan. Yang pertama ialah penamatan perkhidmatan secara wajib. Penamatan perkhidmatan secara wajib berlaku apabila seseorang pekerja mencapai umur persaraan wajib yang ditetapkan oleh organisasi atau kerajaan pada usia 60 tahun dalam sektor awam. Pekerja layak menerima kemudahan penamatan seperti pencen, ganjaran atau faedah persaraan mengikut skim perkhidmatan yang ditetapkan. Contohnya, sebuah syarikat perbankan menamatkan perkhidmatan kaki tangan yang telah mencapai umur persaraan wajib 60 tahun selaras dengan polisi organisasi. Yang kedua ialah penamatan perkhidmatan secara sukarela. Pekerja berhak memilih untuk bersara lebih awal atau berhenti kerja secara sukarela lebih awal sekiranya mereka ingin menamatkan kontrak atas pilihan sendiri. Pekerja membuat keputusan meletakkan jawatan atas sebab-sebab peribadi, peluang kerjaya baharu, masalah kesihatan atau faktor lain. Contohnya, pekerja menyerahkan notis berhenti sebulan kerana mendapat tawaran kerja baharu di syarikat lain. Yang terakhir ialah penamatan perkhidmatan secara diberhentikan. Ditamatkan perkhidmatan atas keputusan strategik pihak pengurusan organisasi untuk mengurangkan bilangan pekerja. Penamatan perkhidmatan secara diberhentikan berlaku apabila majikan menamatkan perkhidmatan pekerja atas sebab tertentu seperti salah laku, prestasi tidak memuaskan atau pelanggaran peraturan. Contohnya, syarikat perabot memberhentikan 50 orang pekerja akibat kegawatan ekonomi yang menjejaskan operasi syarikat.